Pilihan utama anda tentunya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan pada semua pendengar setia Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah dikurniakan Allah kesihatan hari ini untuk kita sama-sama bersama sekali lagi untuk sama-sama kita telusuri waktu ini bertemankan saya Nur Hayati Paradis hingga ke jam 9 malam nanti insya-Allah untuk destinasi. Terima kasih pada Irwan sebentar tadi yang telah pun sama-sama temankan anda selama 3 jam untuk Citra Ikim dan juga Nazri untuk Buletin Ekonomi sebentar tadi. Dan hari ini kita bersiaran untuk edisi Isnin sudah pun 14 November 2011 bersamaan dengan 18 Zulhijjah 1432 Hijriah. Bagi anda sedang memandu ketika ini, selamat memandu saya ucapkan. Pastikan anda sentiasa memberikan penumpuan yang terbaik dalam pemanduan anda. InsyaAllah mudah-mudahan anda selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan waktu ini kita akan bersama untuk program Destinasi Ummah kita. Hari Isnin, setiap hari Isnin kita akan bersama untuk Mukmin Profesional. Dan hari ini kita akan bersama dengan tetamu yang tak asing lagi yang dinanti-nantikan oleh semua pendengar-pendengar. InsyaAllah selama kurang lebih 45 minit ini kita akan bersama dengan yang bahagia Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan hari ini ya, pendengar-pendengar kita nak berbicara berkenaan dengan hidayah, kompas dalam belentara kehidupan. Selalu kompas kita bawa ke hutan je ya. Dan semestinya bila cakap kompas ni, dia memberikan satu arah tunjuk, panduan dan sebagainya. Tapi saya taklah begitu arif ya untuk mengatakan tentang tajuk ini. Mungkin kita akan terus saja kepada tamu kita untuk sama-sama kita mengupas berkenaan hidayah, kompas dalam belentara kehidupan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sahabat saya Puan Nur Hayati, seterusnya kepada para pendengar Radio IKIM yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat serta inayahnya pada petang ini kita diberi kesihatan. Mudah-mudahan bukan saja kesihatan badan ya, tetapi juga kesihatan iman. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kesihatan jasad dan juga iman ini kita akan telusuri kehidupan ini sampai ke penghujungnya sehingga kita bertemu dengan Allah sebagai manusia ataupun hamba Allah yang diridai. Pada minggu yang lalu kita telah ceritakan panjang juga ya Yati tentang 6 alam yang kita akan lalui, kita telah lalui dan kita sedang lalui ya. Bermula daripada alam roh, alam rahim, kemudian pindah ke alam dunia yang sekarang ini, kemudian alam barzah iaitu sempadan antara dunia dan akhirat, kemudian alam mahsyar, seterusnya insya-Allah kita minta terus masuk ke dalam syurga, tak singgah sebentar pun ke neraka. Itulah 6 alam yang kita kena lalui ya. Dan 6 nama alam itu perlu kita yakini benar-benar ya, kerana kita dah 2 dah kita lalui. 1 ni sedang berada di depan mata kita dan yang 3 lagi ini bakal kita lalui. Seperti mana 3 ataupun 2 alam yang kita telah lalui dan sedang kita lalui ini benar, begitu jugalah yang akan kita lalui itu mesti insya-Allah benar ya. Dan yang paling kritikal dengan alam-alam itu semua yang penting, tetapi yang paling kritikal ialah alam dunia. Kenapa saya katakan begitu? Kerana alam dunia lah yang sedang kita lalui sekarang ini di hadapan kita, yang sedang kita berada di dalamnya. Kenapa saya katakan paling mencabar dan paling kritikal? Kerana alam dunia lah yang menentukan sama ada bahagia atau celaka kita di alam-alam yang lain. Jadi alam ini sangat kritikal kerana dia menentukan. Kemudian kalau kita lihat semua alam-alam itu, alam dunia lah tempat kita boleh bertindak, boleh berusaha, boleh melakukan sesuatu. Kalau kita lihat alam roh, kita dah tak ada dapat amalkan, satu dah berlalu. Begitu juga alam rahim dalam perut ibu kita memang waktu tu helpless, maksudnya kita tak ada apa-apa, kita bergantung kepada ibu kita saja. Kemudian di alam dunia ni kita boleh bertindak, boleh berfikir, boleh merancang. Kemudian bila kita meninggal dunia,
berpindah ke alam barzah, kita tak boleh buat apa-apa lagi. Waktu tu kita hanya menerima amalan saja, ya. Kalau ada amal jariah lah, kalau tak ada, tak dapat apa-apa lagi dah. Kita tak boleh beramal lagi dah. Kemudian ke alam mahsyar pun tak boleh. Kemudian ke syurga, neraka bukan tempat beramal lagi, tempat menerima balasan atas amalan kita. Jadi kalau kita lihat, alam dunia lah ni alam yang kita boleh bertindak, boleh merancang dan boleh berbuat sesuatu. Jadi di sinilah alam dunia ni yang kalau orang kata sangat kritikal. Walaupun pendek, kita dah katakan dulu hanya 1,5 jam saja, dibandingkan usia kita di akhirat. Satu hari di dunia ini, satu hari di akhirat sama juga 1,000 tahun di dunia. Artinya kalau 63, 64 tahun, 1,5 jam saja, ya. Jadi ini yang menentukan, sangat mencabar. Dan alam dunia ini ialah alam ujian, mehnah, ujian. Yang kita katakan dalam surah Al-Mulk, selalu kita katakan alam dunia dijadikan hidup dan mati ini sebagai ujian kepada manusia, siapa yang terbaik amalannya. Jadi kalau gitu, para penyair kalau tengok, ya, sastrawan negara kadang-kadang menulis, dia kata kita ni hanya tetamu senja saja dalam belantara kehidupan. Jadi kehidupan ni diumpamakan oleh para penyair sebagai belantara, satu belantara. Belantara ni apa? Hutan rimba. Hutan rimba yang di dalamnya kita kadang-kadang terlalu lebat hutan tu. Sekarang kita kata terlalu gelap, ya. Kalau kita tengok hutan tu, memang orang boleh sesat dalam hutan. Betul, selalunya. Orang boleh sesat dalam hutan. Dan dalam hutan tu selalunya ada haiwan-haiwan yang ganas, ya, yang boleh mengancam kita. Harimaunya ada, ularnya ada, kalanya ada dan sebagainya. Jadi begitulah kalau dikatakan tamsilannya, kehidupan itu macam dalam hutan. Itulah belantara kehidupan. Kerana apa? Dalam kehidupan di dunia ni pun juga kita tengok ada manusia yang menzalimi manusia lain, ya. Yang kuat selalu menindas yang lemah. Sebab tu orang kata might is right. Selalu orang kata might is right. Orang yang kuat tu selalu benar, ya. Selalu berkuasa. Dalam kehidupan ini juga saya dah katakan, selalu dikatakan dunia ini adalah tempat yang tidak adil. Tidak ada keadilan di atas muka bumi ini. Ujian-ujian pun banyak, ya. Kita kata manusia hidup di dunia ini lahir dengan tangisan, dicelahi hidupnya dengan tangisan, diakhiri oleh hidupnya dengan tangisan. Jadi dunia ini umpama belantara. Dan orang hidup dalam dunia ini, kadang-kadang begitu individualistik. Ya, saya teringat pepatah Melayu dia mengatakan, ya, seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing, ya. Individualistik, ya. Kalau pokok ni naik, pokok yang di sebelah dia jatuh ke, dia apa, dia buat tak tahu, tak kisah dan sebagainya. Jadi begitulah kehidupan ini boleh diumpamakan sebagai kita sebagai satu belantara ataupun hutan rimba yang kita datang ni sebagai warga akhirat yang sedang kembara di dalam dunia ini. Kita sedang kembara di dunia ini, ya. Jadi apabila kita tengok komando-komando, askar-askar bila dilepaskan ke dalam hutan, ada satu misi ketenteraan, ya. Mereka membawa bekalan, macam-macam bekalan makanan, senjata dan sebagainya. Tapi satu perkara yang jangan sekali-kali ditinggalkan, yang tak patut ditinggalkan, kerana itulah kompas. Kompas itu petunjuk, ya. Jadi apabila kita berada di dalam hutan, kalaupun makanan kita banyak tetapi kompas tak ada, kita akan sesat, ya. Begitu juga. Jadi kompas ni satu perkara sebab dia menunjuk arah kita. Jadi kalau askar, kalau komando di dalam hutan tu, arah ini penting, kompas ini penting untuk menjayakan misi mereka. Misi apalah dia tu, untuk memusnahkan musuh ke, untuk menyelamatkan ke sebagainya, untuk mencari tempat misi itu nak dilaksanakan. Perlunya ada kompas yang kita perlu perlu petunjuk kepada kompas itu. Baik, Yati, kita tengok sekarang ni dalam kehidupan kita ini kita perlukan apa yang dikatakan hidayah. Betul. Hidayah, Kalau dalam hutan tu kita perlu kompas, dalam kehidupan yang diumpamakan hutan atau belantara kehidupan ini kita perlukan apa? Hidayah. Kita perlukan hidayah. Hidayah ni umpama kompas, kerana sebab itu hidayah itu kadang-kadang orang samakan dengan hadiah. Hidayah itu adalah hadiah. Hadiah daripada siapa? Hadiah daripada Allah. Yang mana dengannya kita tidak akan sesat dalam menempuh kehidupan ini. Kita dah katakan kita adalah warga akhirat. Dan kita kembara di dunia ini. Cuba kita tengok, di dunia ini kadang-kadang semua ada alat petunjuk. Dulu pakai kompas, sekarang dah ada GPS, Betul. Kadang-kadang dengan GPS pun kita tersilap lagi, tak dapat kita cari, alamat ataupun tempat yang kita tujui. Bayangkan kita warga akhirat yang hidup di dunia ini, kemudian kita nak kembara melaksanakan misi kita yang begitu mencabar sebagai hamba Allah dan khalifah tadi. Kalau kita tidak ada hidayah,
bayangkan betapa sesatnya, betapa tidak tentu arahnya kehidupan kita. Sebab itu penting sekali kita mendapat hidayah dalam kehidupan ini. Ya, makan minum memang penting untuk keperluan hidup kita. Pakaian kita memang penting, ya. Pekerjaan kita, kereta kita, rumah kita penting, memang penting. Tetapi di atas segala-galanya ialah petunjuk daripada pencipta hidup, iaitu Allah, namanya hidayah. Ya. Baik. Sebab itu Allah wajibkan kita meminta hidayah paling kurang 17 kali. 17 kali dalam sehari. Dalam kalimah apa? Apabila kita solat, kita membaca Fatihah, kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas tu maksudnya tunjuki kami. Kata ihdinas tu daripada itulah perkataan hidayah tu. Kita minta petunjuk, ya. Sekurang-kurangnya 17 kali dalam satu hari. Artinya kalau satu tahun 365 hari, kita minta hidayah tak kurang daripada 6,000 lebih. 6,000 kali kita minta hidayah. Kalaulah kata umur kita 40 tahun sekarang dan kita mula solat pada usia 15 tahun, artinya 35 tahun kita dah solat, artinya kita dah minta berapa kali hidayah? Kita dah minta 217,100 lebih, ya, kali hidayah. Kita minta. Tapi malangnya apa yang kita minta berulang-ulang ni, minta hidayah, minta jalan yang lurus ini, kadang-kadang kita hanya minta tetapi kita tak dengar jawapannya. Sebab itu dalam peribahasa Inggeris kata when you ask, listen. When you ask, listen. Apabila kita meminta sesuatu pertanyaan, listen lah pada jawapannya. Jangan kita hanya minta tetapi dah diberi jawapan kita tak mendengar pula. Kita tidak hargai. Jadi saya cuba buat perbandingan macam ni lah. Yati saya dengan para pendengar di luar sana, mungkin tersenyum mendengar perumpamaan ni, ya. Kalau kita nak beli kereta ataupun nak beli rumah, selalunya kita pergi kepada bank Islam, kita minta pembiayaan. Kita tak kata pinjaman, pembiayaan. Sanggup ke bank tu dengan pendapatan kita bagi slip gaji, dia dah interview kita segala macam, kita pun berdebar-debar menunggu jawapannya. Seminggu tak datang, 2 minggu tak datang. Kita nak beli kereta ni, kita nak beli rumah ni, wah tak boleh tahan. Kita call, macam mana status permohonan saya, bagaimana status, kita akan keep on calling untuk kita dapat jawapan, kerana kita rasa itu sangat berharga, ya, permohonan kita, minta pembiayaan tu, kita berharap sangat. Malangnya tidak begitu apabila kita minta hidayah. Kita minta hidayah daripada Allah, tapi kita tidak gairah untuk mengetahui kita dapat atau tidak. Ya. Kalau kita tak ada kereta, kita tahu kita akan susah pergi ke tempat kerja. Tak ada rumah, kita nampak memang susah, tak ada tempat kita berlindung. Tapi kadang-kadang kita tak nampak betapa sukarnya hidup tanpa hidayah. Ya, bila kita tidak ada petunjuk, macam mana kita nak pimpin diri kita ke arah mana? Ya, macam mana kita nak bawa anak isteri kita ke arah mana? Mana kita nak bawa pekerjaan ini kita ke arah mana? Kita umpama orang yang aimless dalam kehidupan, kekosongan, tidak ada erti hidupnya apabila kita tidak ada tentu arah dalam kehidupan. Sebab itu kita kena tanya. Sebab itu apabila kita berdoa kepada Allah, minta hidayah, ya, yang diwajibkan. Kalau tak minta hidayah, berdosa. Sebab Fatihah itu wajib. Dan kalau kita tak boleh tinggal kalimat ihdinas siratal terus langkau je kita tinggalkan, tak boleh. Jadi artinya doa minta hidayah ini adalah satu yang wajib. Kalau Allah kata itu suatu yang wajib, tentulah perkara itu sangat penting untuk kehidupan kita. Doa kita, Yati, ya, kita perlu laksanakan doa kita dengan sesungguh-sungguh hati. Orang kata dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab itu adab berdoa apabila kita minta hidayah pada Allah, kita kena yakin bahawa kita akan dimakbulkan oleh Allah akan doa kita itu. Orang Kelantan kata ngoti lah. Ngoti itu sesungguh-sungguh hati, ya. Sesungguh-sungguhnya. Maksudnya kita minta hidayah tu dengan sesungguh-sungguhnya. Tak boleh sambil lewa, tak boleh selamba dan sebagainya. Tak boleh secara ritual saja. Oleh kerana kita dah ihdinas siratal mustaqim lah. Itu saja, tetapi tidak sesungguh-sungguh hati. Itu, ya. Jadi sekarang untuk mengetahui apakah kita sudah dapat hidayah yang kita minta berulang-ulang kali ini, kita kena tahu juga apa jenis-jenis hidayah tu. Betul. Apa peringkat-peringkat hidayah itu. Jadi saya rasa kita terangkan secara selayang pandang dulu. Nanti insya-Allah kita dengar respon daripada pembaca, ya. Baik. Yang pertama hidayah namanya hidayah tabi'i. Yang kedua hidayah khawas ataupun panca indera. Yang ketiga hidayah akal.
Yang keempat, hidayah Islam atau hidayah agama. Yang kelima, hidayah taufik. Hidayah taufik. Jadi mari kita lihat hidayah yang pertama, iaitu hidayah apa tadi? Tabi'i. Hidayah tabi'i. Hidayah tabi'i ini memang secara semula jadi. Bila kata semula jadi itu bukan tidak ada yang menjadikan, Allah yang menjadikan. Tidak ada campur tangan manusia. Contohnya Allah beri hidayah tabi'i ini kepada semua makhluknya. Sama ada manusia, sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Kita tengok bila seorang bayi je lahir ke dunia dia terus menangis. Kemudian pandai dia, tak payah diajar untuk cari susu ibunya. Itu hidayah. Itu ilham yang Tuhan berikan pada dia. Tak payah diajar. Begitu juga apabila anak penyu dilahirkan oleh ibu penyu. Bila dia menetas saja daripada telur, dia akan berenang ke laut. Dia tak akan berenang ke darat. Dia tahu je arah tu, dia kata. Dia tak pernah sesat. Ada sebilangan anak penyu pergi ke darat. Tidak, dia akan menuju ke laut. Ini hidayah. Ini adalah tabi'i, secara natural. Begitu berlaku. Begitu juga apabila benih yang kita tanam, atau benih yang tumbuh sendiri, bila dia tumbuh, dia tahu je pucuknya akan pergi ke arah cahaya. Betul. Kita dah belajar dulu dalam sains. Kalau ditutup di belah sini ada cahaya, dia akan miring sebelah kanan. Kalau cahaya sebelah kiri, dia akan pergi sebelah kiri. Itu pucuk. Dan akarnya, pandai saja akar ni pergi ke tempat yang ada air. Ini hidayah daripada Allah. Begitu juga kalau kita lihat manusia ni ada tindakan pantulan, tindakan pantulan yang kalau kita pegang benda panas, terus kita lepas. Reflex. Tak payah kita refleks, tak payah kita pegang lagi benda panas, kita tengok ni benda panas ke apa. Kita akan lepaskan begitu je. Kita ini yang dikata hidayah, yang dikata berkaitan dengan basic instinct kita. Patut kita syukuri. Walaupun hidayah ini orang kata dikurniakan oleh Allah kepada haiwan, juga kepada tumbuhan, tetapi kita patut syukuri kita boleh hidup kerana hidayah tabi'i ini. Baik, yang kedua ialah hidayah khawas. Kalau hidayah tabi'i saja untuk keperluan basic saja. Dengan adanya hidayah khawas ialah panca indera. Panca indera ni punch daripada kata Sanskrit yang kata lima. Lima apa dia? Mata, hidung, telinga, lidah kita dan tangan kaki kita. Deria mata, deria pandang, deria rasa dan juga deria apa? Deria bau. Yang dikata deria dengar. Baik, kita tak cukup hanya dengan adanya hidayah, dia kata hidayah tabi'i tadi. Kalau kita boleh kita tidak boleh melihat yang benar, yang betul. Kalau tidak, kita lihat begitu saja. Dengan adanya panca indera, kita boleh mentafsirkan, kita boleh merenung hakikat dan sebenarnya. Jadi inilah yang kita katakan, yang kata hadiah yang kedua daripada Allah, iaitu dikatakan hidayah khawas, panca indera. Dan ini pun dikurniakan kepada haiwan. Cuma manusia lebih tinggilah. Manusia dengan matanya boleh melihat, dengan pendengarannya lebih kompleks lagi daripada apa yang diterima oleh binatang atau haiwan. Ini hidayah khawas panca indera. Tetapi manusia tak cukup dengan itu. Kalau dia lihat sesuatu, misal kata dia lihat saja bulan, dia lihat saja ombak, misalnya tak cukup. Manusia ada satu perasaan yang ingin tahu. Betul. Ingin tahu. Dia kata kenapa ni berlaku, kenapa ini berlaku. Jadi hidayah panca indera tidak akan dapat memberi jawapan. Mata tidak akan boleh memberi jawapan apa yang dilihat. Telinga tidak akan boleh mendengar. Dia hanya boleh dengar aja, tapi apa yang dia dengar dia tak tahu. Jadi perlu hidayah yang ketiga, namanya hidayah akal. Hidayah akal inilah yang memberi tafsiran kepada apa yang dilihat, apa yang didengar tadi, apa yang dirasa tadi. Dia kata bulan itu dengan hidayah akal, kita berfikir rupanya cahaya bulan itu bukan cahaya dia, tetapi cahaya balikan daripada matahari. Kita lihat ombak itu bergerak kerana apanya, adanya pergerakan udara. Misal kata boleh mentafsirkan apa yang dilihat. Ini dikatakan hidayah akal, yang kita diberi 1000 bilion sel neuron dalam kepala kita ni, dalam otak kita ni 1000 bilion. Begitu hebat sekali. Kalau nak dikira dari segi nisbah kecekapan akal kita berfikir, dia lebih cekap daripada satu komputer yang ada Pentium 4. Dia lebih datanya, lihatnya, berfikir dan sebagainya. Sebab itu terciptalah inovasi dan kreativiti dengan akal manusia. Jadi terbenanya tamadun di dunia ini kerana akal.
Jadi hidayah akal ni penting. Adanya inovasi dan adanya kreativiti kerana adanya akal. Yang akal ini tidak diberi dah kepada haiwan dan tumbuhan. Dah istimewa sikit. Jadi 3 hidayah tadi. Pertama hidayah apa tadi? Hidayah tabi'i diberi oleh kepada semua makhluk. Kalau hidayah khawas diberi kepada haiwan dan juga kepada manusia. Tetapi hidayah akal ni tidak diberikan kepada haiwan, tetapi hanya diberikan kepada manusia. Keistimewaan manusia. Jadi insya-Allah kita akan pergi untuk bincang hidayah. Sebelum tu kita tunggulah respon daripada pembaca kalau ada Raiti. Insya-Allah. Dan waktu ini kita masih lagi kita mengalu-alukan panggilan daripada pendengar di 0362051500 untuk sama-sama kita berbicara hari ini berkenaan dengan hidayah, kompas dalam bahtera kehidupan. Dan mungkin juga Ustaz sebelum kita ke pendengar kita, saya terlintas dah bila kita cakap tentang kompas. Kata orang tu kalau kompas ada, makanan ada tapi tak tahu nak guna kompas, makanan habis tak keluar juga daripada hutan. Itu masalah sangat sangat besar sebenarnya. Cuma nak tahu bagaimana kita nak tahu kita dah dapat kompas tu dan kita, maknanya hidayah tu kita dah ada, dan bagaimana kita nak mensyukuri hidayah tersebut. Okey, pertamanya kita kena faham apa itu hidayah dulu. Sebab macam kita kata, kita nak tanya, you ada pen atau tidak? Kita tak tahu pen tu apa. Jadi kita tak tahu. Mungkin kita sedang pegang pen tu pun. Tapi orang kata, you ada pen ke? Kita tak tahu pen. Kita kata, tak tahu. Tak ada kot. Jadi kita kena tahu hidayah tu apa dulu. Kan? Hidayah tu saya kata petunjuk dari Allah. Petunjuk daripada Allah yang ada berapa bahagian, berapa tingkatnya. Kalau kita tengok hidayah tabi'i, kita dah ada lah. Ada, Alhamdulillah. Kita dah hidup pun. Kita ada. Kita hidayah khawas ada tak? Ada dah. Panca indera kita kan. Tapi ada orang yang malang. Misal kata penglihatan tak ada, misal kata pendengaran tak ada. Mungkin dalam 5 tu ada yang 4, ada yang 3, tetapi kita sempurna ke 5-5. Alhamdulillah, hidayah yang kedua dah ada. Itu boleh kita jawab dah secara pasti. Hidayah yang ketiga, tengok akal kita. Macam mana akal kita? Alhamdulillah, alright. Akal kita, dengan akal ni kita rasa kita boleh berfikir. Kita tak kata kita tak sempurna akal atau terencat akal. Kita akal kita sempurna sekarang ni. Dengan ini kita boleh belajar, boleh tahu, boleh memberitahu, boleh kita menghadamkan maklumat tu kita boleh. Jadi ini kita dah dapat hidayah akal ni. Jadi hidayah akal. Jadi cuma masalahnya Yati cukup ke dengan 3 hidayah ni saja? Betul. Itu yang kita fikirkan. Sebab kalau kita tengok orang yang mempunyai akal pun, kita tengok manusia sekarang dengan akal, mereka buat pelbagai tamadun, daripada tamadun Mesir Purba, Mohenjo-daro dan Harappa di India, Sungai Indus dan sebagainya kan, sampailah tamadun sekarang ni, era ICT sekarang ni, era globalisasi yang kita katakan dengan berbagai kemajuan. Tetapi saya nak tanya, dengan akal cukup tak manusia? Ya, memang hebat. Dengan akal manusia boleh ada inovasi. Misal contoh kita tak cukup dengan berjalan, kita boleh terbang dengan akal. Kita boleh terbang macam burung. Kita cipta kapal terbang. Kita boleh menyelam di lautan seperti mana ikan dengan kapal selam. Hebat. Tetapi kita lihat, dengan akal saja tak cukup untuk hidup dengan aman di dunia. Peperangan terjadi, jenayah berlaku saban hari. Kalau kita tengok penzaliman, dan sampai sekarang ni macam orang tak berakal pula. Ada homoseksual, ada lesbian dan sebagainya diperjuangkan, cuba diinstitusikan. Kan, kalau kita lihat ini satu dengan akal saja mampu ke manusia hidup dengan lebih aman, lebih tenang. Kerana perang dunia pertama, perang dunia kedua dan perang-perang selepasnya saja, yang mati akibat peperangan ni lebih banyak daripada mati yang akibat tsunami atau banjir gempa bumi dan sebagainya. Jadi dengan akal manusia rupanya tak cukup. Dia perlukan satu hidayah lagi. Hidayah akal tak cukup untuk membawa keamanan kepada manusia. Jadi perlunya satu hidayah lagi, namanya hidayah agama ataupun hidayah Islam. Ini yang pentingnya. Jadi akal manusia ni perlu dipimpin. Kita katakan akal umpama kipas yang berpusing, tetapi mesti lekat ke siling dan dinding. Supaya bila berpusing tu dia tidak memusnahkan, tidak merosakkan. Siling dan dinding bagi akal tadi ialah ilmu, dia kata wahyu. Pimpinannya mesti kepada wahyu. Itu yang kepada agama. Sebab itu Hamka kata, hujung akal pangkal agama. Hujung akal pangkal kepada agama. Einstein pula kata apa? Einstein kata, agama tanpa sains, dia pincang. Kalau kita beragama saja tanpa sains, tanpa akal lah, sains ni, dia pincang. Pincang ni macam tempang lah. Tetapi ingat, kalau sains saja tanpa agama, lebih buruk, gila.
Gila. Jadi kita nak berdepan dengan pincang okey lagi, kalau berdepan dengan orang gila bahaya, dia akan rosak diri dia dan merosakkan orang lain. Sebab itu akal itu perlu diikat. Sebab tu akal tu saya dah katakan dulu, dia ada sinonim dengan igal. Igal tu satu pakaian oleh orang Arab, kalau dia letak di atas, igal kata diikat di kepala. Jadi akal itu sendiri tabiinya ataupun sifatnya perlu diikat. Sebab tu akidah itu mengikat akal. Sebab tu akidah itu dikatakan simpulan. Akidah itu simpulan. Dia mengikat akal tu. Walaupun akal tu ligat berpusing, tetapi bila diikat ke siling dinding, insya-Allah dia akan memberi keselamatan. Sebab tu akal tidak boleh diberi autoriti untuk menentukan halal dan haram. Tetapi autoriti bagi akal ialah dia patuh kepada halal dan haram yang ditentukan, dia telah ditentukan oleh wahyu, oleh Allah, dan dia berfikir bagaimana melaksanakan yang halal dan bagaimana nak meninggalkan yang haram. Dia berfikir dalam daerah itu. Bukan dia menentukan, tetapi dia hanya melaksanakan apa yang telah ditentukan. Itu akal. Jadi inilah yang perlukan kepada Islam. Islam ini adalah agama yang bersumberkan daripada wahyu, yang ada 5 hukum. Islam itu yang dikatakan din, cara hidup yang syumul dan sempurna, ada akidahnya, ada ibadahnya, ada akhlaknya dan sebagainya. Ini yang kita minta, hidayah Islam. Bila sampai takat ni, tak semua manusia ada. Kalau akal tadi semua manusia ada kan, tetapi bila kita hidayah Islam, tak ada semua. Sebab Islam Allah Subhanahu Wa Taala beri hanya kepada orang yang Allah pilih, Allah tentukan. Hatta Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidak Islam. Kerana apa? Hidayah Islam ini pilihan daripada Allah. Sebab tu kalau kita tengok sekarang penduduk dunia ada 7 bilion yang terbaru Kalau tengok hanya 25% saja yang beragama Islam, 25% saja. Tak salah saya lah, 25%. Artinya kalau kita tanya pada diri kita, kita termasuk tak yang 25%? Alhamdulillah termasuk. Artinya kita telah mendapat hidayah Islam. Alhamdulillah. Jadi kita dapat hidayah tabi'i, kita dapat hidayah khawas, kita dah dapat hidayah akal, kita dapat hidayah Islam. Cuma persoalannya yang saya nak tinggalkan untuk kita semua, untuk pembaca semua yang sedang memandu kereta ke, yang sedang istirahat, apakah dengan hidayah Islam ni selamat kita untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat? Itu pertanyaan yang saya tinggalkan. Kita tinggalkan dahulu. Kita akan ambil, kita akan raikan rakan-rakan pendengar kita yang telah lagi tadi menunggu kita Ustaz, untuk sama-sama bertanyakan soalan. Kita pergi ke pemanggil pertama waktu ini untuk mukmin profesional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa di sana? Pulau Pinang lah. Ya, Encik Abdurrahmanan, silakan. Saya nak tanya ke Ustaz, ada satu riwayat lah. Dikatakan bahawa Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, mari kita beriman sebentar. Wajadtu imanuka, kan? Jadi dan setengah sahabat jumpa, dia kata kaifa imanuka. Adakah ini satu daripada kampus untuk dapat hidayat, atau ada satu lagi, bagaimana kita nak usaha supaya semua orang kekal dalam hidayat, dan apakah usaha-usaha yang kita patut buat? Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih banyak, itu dia. Dan kita ke pemanggil seterusnya Ustaz. Kita kumpulkan soalan daripada pendengar-pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya ni Cikgu Muhammad. Ya, silakan Cikgu. Saya nak bertanya kepada Al-Ustaz. Hidayah ni dari segi orang yang beriman beza dengan ahli kitab. Adakah ahli kitab tu mendapat hidayah sedangkan dia telah mendapat kitab yang dibawa oleh para nabi juga? Terima kasih atas soalan. InsyaAllah akan jawab oleh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin kita ambil dua dahulu Ustaz, untuk sama-sama kita jawabkan, dapatkan pencerahan pada petang ini sama-sama daripada Encik Abdul Manan sebentar tadi berkenaan dengan hidayah ni. Bagaimana untuk kita kekalkan, kita usaha untuk kita kekalkan hidayah ni mungkin? Pertamanya saya ingin tegaskan bahawa hidayah Islam saja tak cukup untuk kita dapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita perlukan satu hidayah lagi. Sebab kita tengok dalam kehidupan orang Islam sekarang ni pun, kita tengok kadang-kadang tidak ada bezanya dengan kehidupan orang bukan Islam. Contohnya di Malaysia saja kan, kita merasa malu kadang-kadang kan, kerana kadar jenayah ataupun kadar dadah dan sebagainya tertinggi adalah umat Islam. Kan, kalau kita tengok di peringkat antarabangsa seperti mana yang saya katakan di awal segmen mukmin profesional dulu, betapa Islam ni telah digelapkan oleh umat Islam.
kita paling banyak krisis, kita kemiskinan kita paling tinggi. Kemudian dari segi budaya Iqra' kita ketinggalan. Padahal kita ayat yang pertama Iqra' tetapi kita ketinggalan. Jadi banyak perkara-perkara yang negatif yang sedang berlaku kepada umat Islam. Ya. Begitu juga kita sedang dijarah ataupun dijajah ataupun ditindas. Kita tengok di Afghanistan, kita tengok di Iraq, kita tengok di Palestin, kita tengok dulu di Bosnia Herzegovina, di Assam India. Di mana-mana saja kita lihat umat Islam ditindas. Jadi kenapa umat Islam ini yang dapat hidayah Islam ini, dia tidak menjadi umat yang kuat, sedangkan Islam tu sifatnya selamat dan menyelamatkan. Islam tu sejahtera. Kenapa umat Islam tak sejahtera? Kenapa umat Islam tak selamat? Apatah lagi untuk menyelamatkan? Realitinya sekarang kita tengok kalau kita tengok kita ketinggalan di sudut dunia materialistik dan fizikal, pembangunan fizikal, dan kita ketinggalan juga di sudut akhlak dan kepribadian. Jadi kenapa ini? Jadi hidayah Islam tak cukup. Kita perlukan satu lagi hidayah, namanya inilah yang paling kemuncak yang kita nak, hidayah taufik namanya. Hidayah taufik. Yang maksudnya hidayah taufik ini ialah apabila muafakat, daripada perkataan taufik ni muafakat, apa yang kita inginkan kepada Islam dan Allah memilih kita untuk mengamalkan Islam tu. Contoh saya apa bezanya hidayah biasa dengan hidayah taufik? Sebelum saya menjawab soalan tadilah kata kalau kita sesat jalan, kita tanya pada seorang mana jalan ke Aikim contoh okey, jalan Aikim you tengok dia jalan terus, kemudian you ada simpang kiri, you masuk jalan Langgak Duta sebelah kiri gini ni, you pergi macam ni. Dia bagi penerangan kepada kita. Okey. Tetapi bagaimana pada satu ketika yang lain kita sesat jalan juga, kita tanya radio Aikim mana, dia kata dia macam ni. Okey, sekarang masuk dalam kereta saya ataupun ikut kereta saya akan pandu terus pergi ke Aikim. Jadi yang pertama tadi hanya hidayah, itu ketukkan hati saja. Ditunjukkan, tetapi tidak dipimpin. Macam tadi hidayah yang kedua, hidayah taufik tu kita dipimpin terus kepada ini. Jadi kadang-kadang kita hanya ada detikkan hati untuk mendalami Islam, tetapi kita tak diberi hidayah yang kedua, taufik tadi supaya kita benar-benar belajar, kemudian benar-benar mengamalkan dengan Islam. Itu yang dikatakan kongruent ataupun sejajar antara niat kita dan hasrat kita dengan usaha kita. Itu yang dikatakan hidayah taufik. Apabila hidayah taufik, barulah Muslim tu kita menjadi Islam dalam erti kata yang sebenar. Bukan saja Islam dalam kata keturunan tadi jadi umat Islam saja, tetapi kita jadi mukmin dalam erti kata yang sebenar. Bila jadi mukmin, barulah kita dapat kekuatan. Itu Allah waliul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang bertakwa. Barulah kita tidak ditindas oleh musuh kita. Barulah kita dapat bebas daripada penjajahan, sama ada penjajahan dalaman iaitu hawa nafsu dan syaitan, dan juga penjajahan luaran datang daripada musuh Islam, daripada Yahudi dan Nasrani misal kata. Ini yang dikata hidayah taufik yang kita hendak ni. Yang kelima hidayah yang kemuncak. Jadi tak cukup menjadi Islam saja, sebab tidak ada dalam Al-Quran Allahu waliul muslimin. Allah jadi pembela kepada orang Islam, tak ada. Hanya Allah menjadi pembela kepada orang bertakwa, iaitu orang yang mendapat hidayah taufik tadi. Jadi kalau tadi Encik Manan bertanya tentang hadis yang kata pertanyaan antara Abu Rawahah dengan kepada Abu Darda tadi, minta maaf saya tak dapat riwayat ni, saya tak pernah terbaca, minta maaf Tetapi kalau dimaksudkan dengan muhasabah kita tentang keimanan kita selalu, ini penting supaya kita nak sentiasa merasakan kita ini benar-benar beriman atau tidak. Apakah kita ini, kalau kita timbul, kita rasa kita gersang, ada jiwa kita rasa lemah waktu itu, kita akan menguatkan iman kita. Kita sentiasa memperbaharui iman kita. Kerana iman itu apa? Iman itu letak di hati. Hati itu sentiasa bolak-balik sifatnya. Jadi kita sentiasa kena muhasabah. Macam mana keadaan iman aku sekarang? Orang tak tanya kita tadi, awal-awal saya kata sihat pada badan dan iman, kan saya katakan tadi. Betul. Orang tak tanya macam mana iman awak sekarang, Orang cerita macam mana sekarang hidup dan sebagainya. Patutnya kita tanya bagaimana keadaan iman kita, Islam kita sekarang macam mana. Jadi sentiasa curiga pada diri kita. Inilah sifat para sahabat. Sebab itu kalau kita tengok, ada antara sahabat yang mencurigai apakah dia menjadi seorang munafik. Bahkan Sayyidina Umar pun pernah bertanya kepada seorang sahabat, saya rasa Abu Huzaifah yang bertanya, dia tanyakan, apakah saya termasuk dalam senario orang yang munafik? Ini perasaan Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar merasakan kalau semua orang masuk ke dalam syurga kecuali seorang je tak masuk, aku takut akulah orang itu, kata Umar. Dia sentiasa curiga. Padahal Umar dikata kalau ada Nabi selepas Rasulullah, Nabi Muhammad ialah Umar, layak jadi Nabi. Syaitan pun takut
Dengan Umar, mana jalan yang Umar lalu, syaitan tak masuk. Tetapi Umar sentiasa mencurigai apakah tahap imannya. Sebab tu bila orang curiga ni, dia akan timbul memperbaharui, dia akan datang ke tempat-tempat yang dapat menguatkan iman dia, dia akan menghindarkan diri daripada tempat-tempat yang boleh menjejaskan keimanannya, dia akan bersahabat dengan dan dia akan beramal dengan sahabat-sahabat dan amalan-amalan yang boleh menguatkan imannya. Inilah yang dikatakan da'bus solihin, tradisi orang saleh macam gitu. Ya, dia terasa ni. Kemudian saya kata, cara kita mengekalkan hidayah, yang pertama ialah kita kena menghargai hidayah. Contoh Yati, saya bagi satu metafora. Katalah Yati ada anak, kata nanti lepas SPM ni, kalau berjaya ataupun UPSR lah, kecil lagi UPSR kalau ni, nanti Umi belikan satu basikal, kita kata. Oh, betul-betul dia dapat berapa A, kita hargai dia, kita belum bagi basikal kat dia sebagai hadiah. Hadiah. Tapi kita tengok lepas dia dapat basikal dia buat macam tak indah dengan basikal tu. Kadang ditinggalnya tepi longkang, kadang ditinggalnya tepi jalan, kadang dia buat tak tahu. Akhirnya kita tengok macam dia tak menghargai. Apa yang kita buat? Kita ambil basikal tu, kita letak dalam store, kita kunci baik-baik. Apa maksudnya? Allah bagi kita Islam. Tetapi kalau kita tak tahu dengan Islam ni, kita tak gilap, kita tak bela, orang injak-injak, kita tak rasa marah, ya. Kita buat tak tahu je, nanti Allah tarik balik hidayah ini. Jadi jangan sangka kita dah Islam, kita akan terus Islam dulu, kini dan selamanya. Tak mungkin, ya. Kalau kita tak jaga. Sebab yang kita takut, selalu ulama-ulama mentarbiah kita, takutilah betul-betul Islam ni takut tercabut, iman ni takut tercabut. Di saat apa? Di saat sakaratul maut. Itu yang kita paling takut. Sebab waktu itu bertempur dengan syaitan yang paling besar, dengan keimanan kita. Kalau kita tidak menghargai keimanan kita dalam kehidupan kita, waktu itu tercabut. Jadi very simple. Saya nak bawa satu metafora. Kalau lori pasir, dia bawa pasir, bila dia belanggar, akan keluar pasir, betul? Betul. Kalau lori sayur, dia bawa sayur, dia belanggar, keluar sayur, betul. Jadi tak mungkin lori yang bawa pasir, kita belanggar, keluar sayur. Apa maksudnya? Kalau hati kita ni sentiasa iman Islam kita suburkan, bila saat kita bertembung dengan malaikat maut dan juga godaan syaitan tadi, yang keluar ialah apa? Yang keluar yang selalu yang ada di hati kita tadi. Syahadah kita akan keluar, Islam kita akan keluar. Tetapi kalau hidup kita belum bergelumang dengan maksiat, dengan kejahatan, hari-hari mula, bila bertembung, keluar apa? Mesti maksiat juga di saat akhir. Jadi kita kena, yang pertama kita kena hargai. Ya? Dan bila kita menghargai, kita timbul, kalau kita menghargai sesuatu macam mana? Kalau kita menghargai kereta kita, contoh. Kita jaga, lepas 5,000 km, kita servis, jaga minyak hitamnya. Seminggu kalau dah kotor, kita cuci, betul tak? Jaga, kalau ada cala-cala, cepat-cepat kita. Inilah Islam kita. Yang kita jaga lebih daripada kita jaga yang lain-lain. Ini cara kita menghargai hidayah tadi, supaya kita kekal dalam hidayah. Itu jawapan saya kepada Cik Manan. Kemudian tadi tentang Cik Muhammad, tentang apa? Ahli kitab. Ahli kitab memang diuji kerana mereka lah yang paling kenal tentang Rasulullah. Tetapi bila Rasulullah SAW diutuskan, mereka menolak. Dalam Quran kata ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul-betul kenal Rasulullah lebih daripada mengenal anak-anak mereka. Kenal betul. Dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat diceritakan yang Rasul nanti lahir dia gini. Dia begitu. Tetapi apa yang menyebabkan mereka menolak kebenaran? Mereka bukan tidak faham kebenaran. Bukan mereka tidak tahu kebenaran. Tetapi kerana ego. Sebab tu takbur tu, yang pertama, sifat takbur tu, merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Itu takbur. Dan yang kedua, menghina orang lain. Jadi Bani Israel, walaupun mereka ada Taurat dan Nasrani, mereka ada Injil, dan itu adalah wahyu juga daripada kitab Samawi, agama Samawi. Tapi kenapa mereka tolak? Kerana mereka ego. Merasakan kenapa umat Arab ni yang dikurniakan, dilahirkan di kalangan mereka Rasul, kenapa tidak di kalangan kami? Ini merasa lebih baik. Dan mereka menghina. Jadi akhirnya mereka rasa diri lebih baik, menghina orang lain, dan timbullah yang ketiga. Apa sifat yang ketiga takbur? Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Sebab tu kadang-kadang kita ego kita sama-sama. Kadang-kadang anak kita tegur, benar dah. Tapi kerana ego seorang bapa, ego seorang ibu, kita tolak. Sebab kita merasakan kita lebih tinggi dan lebih bijak daripada dia.
Itu yang dikatakan ego tu, paling buruk sekali ego ialah kita boleh menolak kebenaran kerana keegoan kita. Jadi ahli kitab tadi tidak beriman bukan kerana mereka tidak tahu, tetapi mereka ego. Dan ahli kitab memang tertolak. Sebab mereka dengan keegoan mereka tu akhirnya mereka mengikut hawa nafsu dan mereka telah modified ataupun ubah suai dengan selera nafsu mereka akan isi ahli kitab. Bermula daripada ahli-ahli agama mereka yang mengubah suai demi mengambil hati para umara mereka, ubah suai. Yang ini kata macam ni, macam ni. Ini kata macam ni, macam ni. Jadi akhirnya kitab Injil dan Taurat tu tak terjaga lagi keasliannya seperti mana awal turunnya, berbanding dengan kitab Al-Quran yang terus terpelihara. Dan mungkin waktu ini kita ambil satu saja lagi pemanggil untuk sama-sama kita kongsikan persoalan mereka di talian 0362051500. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Saya Jina Halin daripada Tok Kuala Magarang sini. Pertama nak tanya pada Ustaz Farul ni berkenaan dengan alam yang sebagaimana Ustaz sebut tadi. Salah satunya alam barzah. Jadi kalau kita dengar hadis tu bermakna ada azab dalam barzah yang amat dahsyat dan amat mengerikan. Kata Nabi, sehingga lantaran kalau sekiranya doa untuk diperlihatkan, tak ada siapa pun berani hantar jenazah ke kubur. Hanya saja persoalan saya begini. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Adil, yang menghukum manusia dengan adil dan saksama. Kenapakah Allah Taala hukum manusia dalam barzah sedangkan hisab itu belum dijalankan, mizan itu belum lagi ditempuh? Jadi itulah kemiskinan saya. Jadi itu minta harap dapat apa-apa dihurai saja. InsyaAllah. Assalamualaikum. Mungkin boleh dibantu rakan kita. Keadilan Allah sebenarnya Allah telah tunjukkan, tetapi tidak secara total dan tidak secara mutlak. Bukan saja pembalasan kepada kejahatan itu, contohnya bukan saja di alam barzah, di alam dunia lagi dah kena. Sebab tu antara dosa-dosa yang cepat Allah balas di dunia lagi. Tak ada hisap lagi ni, tak ada mahsyar, di dunia lagi dah kena, iaitu dosa derhaka terhadap orang tua. Ini cash. Kata COD lah. Cash on delivery. Kalau kita dengan ibu bapa kita, cepat je. Kemudian apabila kita menzalimi orang lain, itu cepat datang dia dapat hisap, dan sebagainya. Jadi jangan, tak tunggu lagi di alam barzah lagi, di alam dunia lagi kena, tetapi tidak secara total dan tidak secara mutlak lagi, tidak secara mutlak. Jadi yang ini sebagai pengajaran untuk awal manusia nak menunjukkan bahawa Allah tu Maha Adil. Tetapi keadilan Allah hanya terserlah apabila di padang mahsyar kelak. Jadi bila alam dunia dah kena dah. Orang yang tak solat, misal kata ada ular yang dikata Sujaul Aqra, kemudian akan terhimpit oleh alam kubur ini sehingga tulang rusuk mereka berlaga, kubur itu disempitkan. Ini sebagai mukadimah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala akan derhakanya mereka. Bukan Allah tidak adil. Berkatakan, Allah tidak adil kerana seksa dulu, belum ada bicara lagi. Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dah. Dah lihat semua segala-galanya, dah Allah lihat. Jadi Allah kenakan lagi sebagai mukadimah kepada keadilannya. Di alam dunia lagi dah kena, bukan alam barzah. Di alam barzah ada lagi, kemudian secara total, secara muktamad akan diperlihatkan nanti apabila diberi syurga atau neraka. Alhamdulillah. Itu je. Dan mungkin sebagai pengakhiran pertemuan kita waktu ini, boleh diberikan kesimpulan kepada tajuk kita, hidayah kompas dalam belantara kehidupan ini, Ustaz. Mudah-mudahan apabila kita mendengar tentang hidayah ini, saya dah katakan banyak kali bahawa ilmu yang sebenar ataupun ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang menyuluh kelemahan diri kita. Janganlah gunakan hidayah ini untuk menyuluh orang lain. Sama ada orang tu dapat hidayah ke, orang tu tak ada hidayah ke, dan sebagainya. Tetapi kita kena tanya diri kita, apakah kita sudah mendapat hidayah? Apakah kita hanya umpama binatang saja yang dapat hidayah apa? Hidayah tabi'i saja, ataupun hidayah panca indera saja, ataupun kita hanya macam orang bukan Islam, hanya dapat hidayah akal semata-mata. Tetapi kita dah dapat sebagai hidayah Islam, tapi kita kena tanya, apakah cukup aku menjadi seorang Islam kalau aku tidak menjadi hidayah taufik? Hari ini bagaimana hati aku dengan ketaatan? Bagaimana hati aku dengan maksiat? Sebab tanda orang mendapat hidayah ialah ringan hatinya untuk melakukan kebaikan dan berat dan pahit rasanya untuk melakukan kejahatan. Rupa-rupanya kita masih lagi di peringkat hidayah Islam, yang berlega-lega di situ. Kita kena jaga Islam ni sungguh-sungguh. Kita kena gunakan semua hidayah itu, insya-Allah, untuk kita buat satu
quantum leap satu quantum leap. Apa maksud quantum leap ni? Satu apa ni, kita cuba naik ke satu tahap lagi ke atas, iaitu hidayah taufik. Dan insya-Allah hidayah taufik inilah yang kita akan bincangkan pada minggu hadapan kalau kita ada umur, insya-Allah. Bagaimana hidayah taufik, kita nak mengukurkan apakah kita telah mendapat hidayah taufik. Sebab itu para penceramah selalunya ini hidayah taufik ni selalunya kata wabillahi hidayah wa taufik. Yang akhir sekali beritahu. Ini orang ubat mengantuk, orang kata. Bila dengar wabillahi hidayah wa taufik, semua dah segar dah Tetapi kita kena ingat taufik itu satu yang mahal, dan insya-Allah kita akan bincangkan pada minggu depan jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah walaupun jenis jenama kompas yang Allah kurniakan pada kita, mudah-mudahan kita sentiasa memperbaharui iman kita. Moga kita bertemu dengan redha Allah di hujung nanti, insya-Allah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang bagi Ustaz atas perkongsian. Insya-Allah kita bertemu lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi